kedua tentang al-qanaah. Al-qanaah itu adalah keluar daripada mengikut nafsu syahwat dan nafsu kebinatangan, melainkan mengambil apa yang diperlukan sekadar hajat kemanusiaan. Al-Syeikh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala memberi peringatan tentang cara bagaimana mendapatkan al-qanaah dengan menyebut waqna' bitarkil mushtahi wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila man yatluban ma laysa ya'nihi faqat fata alladhi ya'nihi min ghairi tila. Maksudnya, berqanaahlah kamu dengan meninggalkan perkara syahwat dan kemewahan sama ada daripada makanan dan pakaian dan tempat tinggal. Ini waqna' bitarkil mushtahi wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. Jadi di sini Al-Imam Malibari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bagaimana untuk mendapatkan qanaah. Itu saya sebut qanaah apa dia di atas tadi? Mengikut nafsu syahwat, mengeluarkan diri daripada mengikut nafsu. Nafsu ada dua, nafsu syahwat kita dengan nafsu kebinatangan kita. Melainkan mengambil apa yang diperlukan sekadar hajat kemanusiaan. Dan di sini disebutkan bagaimana untuk menghasilkan qanaah. Dan makna bait waqna' bitarkil mushtahi wal fakhiri, maksud dia apa? Warda ya talibal akhirati. Redalah wahai penuntut akhirat dengan meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu, dan berbangga dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Warda bil yasiri minha, dan reda dengan yang sedikit sahaja daripadanya. Wahuwa, apa dia yang sedikit daripadanya? Kalau pada makanan, ma yasuddul ju'a minal mat'ami, maksudnya yang menghalang kita daripada lapar. Itu saja. Daripada makan hanya sekadar menghilangkan lapar, bukan makan sehingga kenyang, sampai sengkak perut-perut. Nabi SAW menyuruh untuk kita makan sekadarnya sahaja. Yasuddul ju'a minal mat'am. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, tidak akan seorang tadi mendapatkan fadilat lapar melainkan dia makan hanya sehari sekali sahaja. Siapa makan sehari sekali baru dapat fadilat lapar. Makan lebih pada sehari sekali, maksud daripada sehari itu lebih pada sekali, maka makan dua kali saja dah terkeluar dah daripada fadilat lapar. Terkeluar daripada fadilat lapar. Jadi kalau ada orang tanya pula, betul puasa macam mana? Puasa kan makan dua kali. Makan sahur sekali, makan buka puasa sekali. Itu macam mana pula? Puasa lain. Yang tu fadilat pula. Nabi suruh sahur. Nabi suruh sahur untuk puasa. Yang ni untuk fadilat lapar. Kalau nak berlapar bukan mesti tak makan. Tak dia makan tapi nak dapat fadilat lapar, sekali saja makan. Itu maksudnya. Wa ma yasturul aurata minal malbas, dan juga yang menutup aurat kita pada pakaian. Lepas tu para sahabat Nabi, pakaian ada satu sahaja, dan disebutkan mereka hanya mengikat ujung kain mereka pada tengkuk, dan kemudian dilepaskan. Di belakang badan ni akan terbuka. Ni kalau yang sahabat lelaki, maka akan ikat di hujung tengkuk ni saja. Macam mana kain dia? Tengok kain, ada kain? Ada kain panjang? Ada, Hamid tu. Panjang gitu. Bolehlah. Tapi kalau kata kain yang lebih panjang lagi lah. Kalau kain panjang ni, para sahabat Nabi dicerita oleh para guru kami, pakaian mereka begini. Tengok saja. Ni pakaian ni. Pakai ikat sini. Sama. Silap. Beluk macam mana itu yang saya sebut? Belakang dulu. Tapi ni kira tak ni. Kira pendek ni.
Kalau ikutnya yang panjang lagi, dia akan ikat ni. Dia akan main ikut ni. Dia akan main macam ni. Ikat macam ni. Dan di belakang macam ni. Jadi kain panjang lagi lah. Dia balut depan macam ni, atas macam ni, sampai ke belakang. Dan di belakang badan ni akan terbuka. Yang ni pakaian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ustaz. Kita baju penuh rak. Tiap-tiap hari kata tak ada baju. Nak keluar pekan kan, baju tak ada ni. Baju tak ada lagi. Penuh rak. Betul tak betul? Hak gelak ni dia pernah buat lah. Elok nak keluar dia tengok baju dia dalam rak. Tak ada baju dia tak. Tak ada baju lagi. Dia tak ada baju dia nak pakai nak pergi tu. Tapi para sahabat Nabi memang tak ada hakikatan. Satu tu saja baju. Itu dalam apa ni? Mereka dengan qanaah mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembukaan besar kepada mereka dengan dunia dan isi. Itu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu hari lap dia punya, orang panggil apa, hingus dia. Dengan Abu Hurairah lap dia punya hingus, kahak dia tadi dengan kain ketan. Kain ketan ni mahal. Bila dia lap tadi kata Abu Hurairah yatamakhatu fil kattan. Takjub. Abu Hurairah buang kahak dekat ketan. Dia kata, ni kahak ni buang kat ketan ni. Kain ketan ni orang buat baju sikit punya mahal. Dia buat apa? Lak hidung kan. Waktu tu ketika Imam Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dilantik menjadi governor oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau ashabus suffah. Pada zaman Nabi SAW, salah seorang daripada orang yang duduk bersama dengan Nabi, orang panggil santri, duduk di keliling masjid Nabi, tak keluar daripada kawasan tersebut, tak bekerja, hanya duduk sepenuh masa dengan Rasulullah SAW, belajar. Apa yang Nabi makan, mereka makan. Kalau Nabi berlapar, mereka juga lapar. Dalam bab berkaitan dengan Nabi berlapar, dalam bab kehidupan Nabi SAW dalam Syama'il, diceritakan tentang kisah Sayyidina Abi Hurairah waktu ketika dia buang yatamakhatu fil kattan, kemudian dia sebut balik kepada para muridnya. Para tabi'in waktu tu yang berada dengan beliau, dia kata, Abu Hurairah yatamakhatu fil kattan. Kata, laqad ra'aituni, kata dia, aku telah pernah dilihat, kata dia, aku jatuh di antara baina hujrati Aisyah wa bainal mimbar. Aku pernah terjatuh di antara bilik Sayyidatina Aisyah, ini rumah Rasulullah, dengan mimbar Nabi SAW. Kemudian datang sahabat pijak tengkuk aku. Ada seorang sahabat datang pijak tengkuk aku. Dia ingat aku gila babi. Orang kalau sawan tiba-tiba terjatuh tiba-tiba ni, dia ingat sawan. Sawan kena pergi pijak tengkuk zaman tu. Kalau kata ada camcak ke pibuh dalam mulut, tak mau bagi dia gigit lidah. Antara salah satu cara yang dibuat oleh para sahabat waktu tu, pijak tengkuk. Pijak tengkuk tak mau bagi dia gigit lidah dia. Dia kata, mabi junun, aku bukan gila, dia kata. Depa pijak aku. Mabi junun, dia kata, mabi illal ju'. Tidaklah aku jatuh tadi melainkan kerana terlalu lapar. Maksudnya aku pernah hidup dengan keadaan tersebut. Baik, apa kaitan kisah Sayyidina Abu Hurairah dalam Syama'il dengan Nabi SAW punya kehidupan? Kata ulama, ada kaitannya kerana mereka adalah ashabus suffah, para santri yang duduk dengan Rasulullah SAW, dan ketika mana mereka lapar, maknanya Nabi berganda lapar daripada mereka. Karena Nabi tidak akan mereka tidak akan kenyang melainkan Nabi kenyang, melainkan Nabi juga makan. Dan kalau Nabi tak makan, maksudnya mereka juga tak akan makan. Dan kalau Sayyidina Abu Hurairah jatuh sampai tahap macam tu, macam dengan Rasulullah SAW, Nabi lebih lagi pada ketika tersebut. Faham? Sebab tu kalau kita tengok dalam kisah Nabi kita Muhammad SAW, yang disebut daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, ja'at Fatimah radhiyallahu anha bikasrati qubzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidatina Fatimah, anak baginda Nabi yang tercinta, datang bertemu dengan Rasulullah, bawa satu cebisan roti. Bukan roti, cebisan roti. Kasrah qubz. Dah roti sebiji, belah sikit saja bawa kepada Nabi SAW. Faqala laha, maka Rasulullah bila tengok roti tadi, Nabi tanya, ma hadhil kasratu ya Fatimah? Ni apa dia roti ni? Cebisan roti ni apa ya Fatimah? Qalat, kata Sayyidatina Fatimah, qursan qabastuhu.
ini adalah roti yang bulat yang telah aku adunkan ya Rasulullah. Walam tatib nafsi hatta ataituka bihadhil kasrah. Tidaklah senang hatiku melainkan aku kena bawa sikit kepadamu ya Rasulullah. Bawa kepada ayahandanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqala, "Ama innahu awwalu ta'amin daqala fama abika mundu salasati ayyam." Demi Allah, ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu setelah 3 hari. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah lapar 3 hari tak makan. Dan makan hanya secebih roti saja. Tamam? Kita ni makan tak berhenti. Pernah kita syukur? Pernah rasa seronok dengan apa yang kita makan? Kan kita sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Yang setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Betul ke sebutan alhamdulillah tadi? Ke sebut di mulut saja kerana tu doa makan. Doa setelah makan. Ke betul alhamdulillah tu keluar daripada hati kita? Ke keluar tadi sebab kerana tak pun kadang tak baca terus doa selepas makan. Tak sebut pun alhamdulillah dengan rezeki yang Allah Taala bagi. Tengok Nabi SAW. Fanzur, kata Imam Bakri Syata rahimahullah, rahimakallahu ila hadhihi sayyidati syarifah. Tengok kepada Sayyidah Syarifah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu ta'ala anha wa 'alaiha assalam, haitsu radiyat bil yasir bil khubz min al khubz. Dia cuma redha dengan sikit saja daripada roti yang dia dapat. Sikit je roti dia ada. Wanzur ila hadzal nabiyil karim. Cuba tengok pula nabi yang mulia ini, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu lam yazuq salasata ayyami syai'an min at-ta'am. Tak makan 3 hari. Satu makanan pun tak masuk dalam mulut Nabi melainkan setelah 3 hari tersebut anaknya Sayyidatuna Fatimah datang bagi makanan kepada baginda Rasul. Kalau orang tanya, takkan tak ada sahabat Nabi, bukan Sayyidina Uthman kaya ke? Takkan Sayyidina Uthman tak tanya dekat Nabi, takkan tak tengok kot kehidupan Nabi? Tak, Nabi bukan jenis cerita ke orang. Nabi bukan jenis hidup cerita ke orang. Sebut dalam, kalau kita zaman lah sebut dalam Facebook. Saya hari ni tak ada apa nak makan. Tak ada. Tak sebut. Keluarga saya begini. Tak sebut. Kenapa? Kerana ifah. Ni jaga nafsu diri daripada menyebut dan meminta-minta. Kerana ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajib, 3 hari tak makan. Yatabayyanu laka ma amaraka bihi al-musannif. Jadi kalau kata kita tengok yang ni, baru kita akan tengok apa dia? Waqna' bitarkil mushtahi wal faqiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. So kita qanaah dengan makan kita, dengan pakaian kita, dengan tempat tinggal kita dan seumpamanya. Dan kata Imam Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ijtama'al khairu kulluhu fi 4 qisalin wa biha sara al-abdalu abdala. Berkumpul kebaikan ni seluruhnya pada 4 akhlak. 4 akhlak, kalau ada 4 ini, maka dapat seluruh kebaikan. Dan dengan 4 inilah sara abdalu abdala. Para wali badal menjadi wali badal kerana sebab 4 ni lah. Siapa wali badal? Wali badal ada 40 orang dalam dunia. Satu pandangan kata, ada kata 300 orang. Dan banyaknya di Syam. Ada sebahagiannya di Mesir. Kita kata banyaknya di Syam, bukan semua di Syam. Syam maksudnya di Palestin, di Syria, di Lebanon, di Jordan. Ini tempat ni nama Syam zaman dulu. Jadi 4 gabungan ni dipanggil Syam. Adakah 4 ni saja ke tempat yang adanya para badal? Tak, katanya banyaknya di sana. Tapi ada tempat lain? Ada tempat lain. Boleh jadi di Malaysia ada. Boleh jadi di Mesir. Di Mesir banyak lagi. Ada Ghaus pun ada. Qutub. Ada Nujaba, ada Nuqaba, ada Al-Ajras pun ada. Ini nama-nama peringkat ataupun pangkat-pangkatnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala ada mengarang tentang masalah pangkat-pangkat kewalian. Dia ada peringkat-peringkat tersebut. Dan wali badal ini orang-orang yang mereka ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak-pasak bumi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkat doa mereka lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kata kalau kata dia doa, habis itu kenapa di Syria depa tak turun? Dia kira wali-wali ni macam dia kena nak post dalam Facebook selalu.
Dia ingat wali-wali badan ni kena habaq dah. Alhamdulillah kami 40 orang turun dah. Ke Syria. Kami dah turun dah. Kata-kata dan sebagainya. Dia duk ingat macam tu. Dan dia tak nampak, dia ingat benda tu tak ada. Ada juga yang macam tu. Dia tak ada wali badan. Saya tak nak tengok pun dia kata. Tak nak tengok tak maksudnya tak ada. Dan ni disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya yang banyak tentang peringkat-peringkat kewalian. Dan macam mana mereka jadi? Kata Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari, yang pertama iqmasul butun, iaitu mereka qanaah, cukup dengan apa yang ada ketika makan. Sebab tu Qumsan, kalau ditengok balik kepada makanan burung, kita tengok burung ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling cukup dengan apa yang ada. Dan binatang adalah makhluk Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada kita dengan cukup apa yang ada. Burung disebut oleh Nabi SAW, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, kalaulah kamu macam cukup, lau tawakkaltum, kalau kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah Ta'ala akan rezekikan kamu seperti diberi rezeki kepada burung. Yaghdu khimasa, tengok, yaghdu khimasa. Khimasa dia akhmas, keluar perut kosong. Wa yaruhu bitana, balik patu petang perutnya penuh. Baik, apa dia dalam hadis ni kita dapat? Yang pertama, burung buat kerja. Dia tak duduk saja atas pokok. Yaghdu khimasa, pagi-pagi keluar. Sebab tu Nabi doa pada waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkati umatku pada waktu pagi mereka. Atau orang yang suka tidur pagi, umurnya dan juga rezekinya tidak barakah. Tak cukup. Bangun pagi awal-awal. Dan orang yang, sebab Nabi sebut Allahumma barik li ummati, umatku. Umat Nabi banyak. Ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Ummatul da'wah kita yang terima dakwah. Minta maaf, kita ummatul ijabah. Ummatul da'wah ni yang tak masuk Islam lagi. Entah kita duk heran tengok kenapa orang-orang Cina dan seumpamanya mereka kaya dan seumpamanya. Tengok mereka bangun waktu pukul apa. Kedai-kedai mereka bangun pukul apa. Dan Nabi doa semua. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Waktu pagi keluar. Buka kedai dah awal sebelum subuh. Buka dah. Patut kita yang buat benda tu. Jadi mereka bangun pagi. Burung bangun pagi. Yaghdu, pagi-pagi. Khimasa, perut kosong. Buat apa? Pergi keluar cari rezeki. Wa yaruhu bitana, balik perut penuh. Baik, pernah tengok burung bawa balik dengan guni? Ada pernah tengok? Kok burung balik terbang bawa guni? Sekarung bawa balik. Pakat bawa seorang sikit, kata kita esok tak keluar kot. Tengok banyak dah ni. Pada dah esok ni duduk atas pokok ya, minggu depan kita keluar pula. Ada yang tu? Tak ada. Dia keluar, buat kerja dia, dapat makan, balik, selesai. Alhamdulillah, khair. Esok keluar pula, buat kerja pula. Rezeki yang kedua pula. Lepas tu balik pula petang. Macam tu kerja dia. Binatang kita tengok sama. Harimau dapat seekor saja hasil daripada kijang ke, daripada pelanduk ke, daripada rusa dan seumpamanya. Dia tak pergi cari satu bukit tu pula. Dia kata seekor tak cukup kot, bantai pula seekor lagi. Tak cukup 2 ekor ni, kena 4 ekor ni. Boh 4 ekor. Tak, seekor saja. Lepas tu kalau kita tengok National Geographic, kalau kata citah, hak perut nipis, hak mata keluar air mata. Ni citah ni binatang yang misal kepada binatang yang suka kepada makanan yang tayyib, yang baik-baik. Faham? Itu dalam hadis Ummu Zara diceritakan ada seorang isteri. Ni cerita ni Sayyidina Aisyah cerita pada waktu malam dekat Nabi SAW. Ada 11 orang isteri berkumpul. Sayyidina Aisyah cerita ni waktu malam sebelum tidur. Dan Nabi dengar cerita tu sampai habis. Ni maksudnya dalam Syama'il disebut As-Samar fil Lail. Cerita waktu malam dengan Rasulullah SAW. Jadi bila cerita tu, Sayyidina Aisyah cerita kata ada 11 orang isteri pada zaman jahiliah. Mereka berkumpul untuk cerita tentang suami-suami mereka. Dan mereka semua janji tak akan sembunyikan tentang sifat suami mereka. Dia mengumpat lah ni. Pakat duk kumpul nak mengumpat laki masing-masing. Cerita perangai laki mereka. Seorang kata, Zawji kalahmi jamalin ghassin ala jabalin wa'rin
Dia sebut laki aku ni macam unta kurus duduk atas bukit tinggi, dia kata. Unta kurus duduk atas bukit tinggi. Tak ada guna apa maksud dia. Dia nak abad tak guna, tapi dia guna bahasa comel. Ni orang zaman dulu. Dia tak kata laki aku tak guna. Tak. Dia guna laki aku macam unta kurus. Adalah daging, boleh lah sikit-sikit kalau nak guna pun. Tapi duduk atas gunung tinggi. Bawa turun tak guna, bawa naik pun teruk. Dia kata. Jadi baik tinggal buat. Ada seorang lagi sebut kata zauji kalfah. Suami aku seperti cheetah. Dia kata. Kalau dia masuk rumah, ini saya tak ingat hadis dia tu panjang. Jangan tanya kepada dia apa yang dia dah bagi. Satu pandangan kata ni ada dua. Sama ada dia cela ataupun dia puji. Sampang dua mata. Kalau dia cela maksudnya dia nak kata jangan duk tanya, memang dia tak bagi pun. Tak ada apa lah rumah, kosong. Yang kedua, jangan duk tanya apa, semua dah cukup. Boleh jadi dua makna. Ini orang panggil isteri yang baik. Dia nak kutuk tapi dia bagi serampang dua mata sampai orang tak faham. Dia tampar. Mana satu ni? Ada seorang lagi sebut zauji, dia kata as-sannaj. Suami aku ni orang panggil apa? Nak sebut jana, dia kata. Kalau kata aku cerita, dia kata la abussu khabara, kata dia. Suami aku takkan cerita tentang dia. Tadi kan dah janji suruh cerita. Semua pakat janji dah kena cerita pasal suami masing-masing. Tiba-tiba dia pergi kata zauji la abussu khabara. Aku takkan cerita tentang dia. Kalau aku cerita, dia kata, aku akan tinggal tergantung. Sama ada kepala aku pecah atau kaki aku patah, dia kata. Cerita dah tu. Dia kata tak mau cerita, nak cerita dah. Jelas, lagi jelas pada hal lain. Memang teruk betul lelaki dia ni. Ni tak ada dah kompromi. Hadis tu kena baca. Saya teringin nak syarah hadis tu nanti insya-Allah dalam bahasa Melayu. Tak ada syarahan bahasa Melayu lagi. Para ulama semua syarah hadis-hadis tu, kebanyakan mereka. Imam Qadhi Iyad buat kitab khusus. Al-Imam Al-Qalili Al-Falistini pun ada karang kitab tersebut secara khusus. Dia syarah pula hadis tadi dengan 11 maqamat. Dan ada nafsu yang peringkatnya pelbagai yang lain-lain macam-macam. Jadi macam-macam dia cerita dalam tu yang luar biasa tentang peringkat nafsu berdasarkan kepada cerita perempuan-perempuan tersebut. Saya nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal isteri seorang tu, dia bagi contoh suaminya macam Fahad. Sebagian ulama kata kenapa dia disebahkan suami dia dengan Fahad, dengan dengan jaguar, dengan harimau ataupun harimau bintang ataupun harimau cheetah ni. Karena kata dia kata para ulama, kerana harimau ni adalah harimau yang paling sukakan dengan at-tayyib, dengan kebersihan. Kalau tuan-tuan tengok cheetah ni dalam National Geographic, dia akan tangkap binatang melalui tengkok di bahagian bawah. Dia akan tangkap ke bawah ni. Dia tak akan tangkap ke atas. Kalau dia tangkap ke atas pun hanya sekadar untuk jatuhkan binatang tadi, kemudian dia akan pergi tuju di tengkok ni. Untuk dikoyak tengkok tadi seperti seorang yang menyembelih. Macam tu. Dan dia tak akan makan bangkai. Tuan-tuan tak akan pernah tengok cheetah pergi tumpu pada bangkai. Takkan makan bangkai. Dia tak akan bawa balik bangkai dekat anak-anak dia. Dia akan bawa balik yang fresh. Kemudian dia bersifat qanaah. Qanaah dia luar biasa. Kalau dia dapat, kalau kata dia binatang paling laju dalam dunia pada darat. Darat dia paling laju. Dalam laut tu ikan todak tu paling laju. Dalam darat ni dia lah paling laju. Kalau lari ni berapa ratus kilometer sejam. Kira kalau kita lari tak usah duk gagah lah. Usain Bolt pun tinggal belakang. Jadi habuan dia. Tapi binatang ni dia boleh belah. Orang zaman dulu raja-raja belah cheetah untuk berburu. Boleh tak makan buruan daripada cheetah? Para ulama ambil hukum dengan kalbun muallam. Anjing yang dididik. Kenapa dia panggil kalbun? Kan Nabi sebut kalbun muallam, tu bukan kalbun. Tak, kata ulama, dia dalam lughah disebut kalb juga. Kenapa? Karena dia ada kuku alladhi yutakallabu bih, yang digunakan untuk berburu ataupun yang digunakan untuk mencakap. Jadi dia pun panggil kalb juga. Jadi kalbun akur dalam hadis yang Nabi sebut bukan hanya kepada anjing yang gila saja, termasuk juga kepada harimau, singa dan seumpamanya dimasukkan kalbun akur juga. Itu pun kalbun akur yang boleh kita bunuh kalau kata boleh membahayakan nyawa kita. Baik. Jadi kalau tengok cheetah, kalau dia lari dekat padang, tangkap binatang, dia akan lari dalam satu tempat. Binatang pun kena pandai kan.
Kalau ghazal ataupun apa ni, antelope ataupun dia punya orang panggil apa? Gazelle tu, di padang pasir tu, padang savana tu, dia akan lari zigzag. Dia tak lari betul dia kata cari mampus ya. Dia akan lari zigzag, zigzag lari macam tu. Sebab dia tahu harimau ni akan ikut dia lari. Dia lari ikut ni, harimau ni ikut dia ni. Jadi lambat lah. Dan ada rezeki dapat lah, tak ada rezeki tak dapat lah. Dan bila dia ligan sampai satu tahap, dia tengok dah dekat dah nak dapat, dia akan berhenti. Dibuat kajian, cheetah dia tak akan tangkap binatang tadi. Kenapa? Kerana jantung dia telah sampai kepada tahap maksimum. Jantung dia besar. Dia punya jantung dia besar, akan pump. Sebab dia kena lari laju. Jadi kalau dia lari lajak sikit saja lagi, jantung dia akan pecah meletup dalam badan dia. Jadi dia akan berhenti. Bila dia berhenti, tarik nafas balik, binatang tu akan lari. Dan dia biar. Kenapa dia biar? Kerana dia qanaah. Dia kata cukup dah, tak ada rezeki, aku nak buat macam mana? Kalau kita maki je noh. Dah dia relax, tenang, cari hak lain pula. Kalau dapat. Dan kalau dia dapat binatang, dia balik-balik tengok dubuk jenis mai orang panggil masuk ke tengah. Dia potong kat corner dia panggil. Kawan dah bawa balik elok dah, dubuk mai. Bila dubuk mai rampas daripada dia buat apa? Dia tengok, ambil. Tak apa, aku cari lain nanti. Sungguh tak? Sungguh. Pada dia harimau. Ya, kata dubuk bak ramai. Tu geng jenis beramai, kalau kata kuat sebab ramai je ni. Ni orang panggil lekeh sekali ni. Sekak dia tak berani. Dia kena main ramai-ramai. Main ramai tu, kita kata main ramai-ramai boleh. Kan? Orang main sekak-sekak, try. Kan? Ada dia main ramai-ramai. Dia ambil, lepas tu dia tak apa ambil, sila. Cheetah mengajak kita dengan qanaah yang luar biasa. Dan cheetah ni ada aliran air mata. Kalau tengok dekat mata dia ada aliran air mata. Sebahagian ulama sebut dalam kitab, kata kerana dia banyak menangis kerana zikrullah. Kerana binatang. Kerana tu dia suka yang tayyib. Tengok Arab bagi contoh Fahad dengan suami yang mencari rezeki yang halal pun digunakan dengan Fahad. Kenapa? Kerana mereka melihat kehidupan tadi dengan binatang tersebut dan kemudian diturunkan kepada kehidupan yang ada pada manusia untuk jadi i'tibar. Tamam? Tu. Lepas tu tengok yang pertama, ikhmasul butun. Perut lapar. Kalau perut kita berlapar, maka ni salah satu daripada bentuk ataupun sifat yang menjadikan kebaikan seluruhnya akan terkumpul, dan memang sungguh. Dan kejahatan ataupun keburukan akan terkumpul seluruhnya juga adalah kerana apa? Kerana perut yang penuh. Mana tu? Penyakit duk banyak ni kenapa? Kerana makan banyak. Yang kedua, as-samtu, diam. As-sumtu atau samtu. Samtu di diam. Diam yang banyak. Maksud diam daripada bercakap benda yang tidak elok. Ada seorang Mak Saleh, negro, bukan Mak Saleh, orang negro. Dia buat contoh 2 ayat Coca-Cola. Dua-dua dia goncang. Ayat Coca-Cola kan kalau goncang duduk dalam botol, goncang dia akan gas dia naik. Lepas dia goncang dia tak, dia buka hak satu. Ayat keluar habis, tinggal setengah. Hak satu lagi dia tak buka. Lepas tu dia syarah. Dia kata apa? Cuba tengok, dia kata. Kenapa yang ni keluar habis? Tinggal setengah aja dalam dia. Kerana waktu dia marah, buka terus mulut dia, keluar habis semua benda yang tak elok. Ataupun semua benda daripada badan dia akan keluar habis semua dan akan menyebabkan dia akan jadi kurang. Tapi cuba tengok yang satu ni, dia kata. Kenapa ayat dia tak keluar? Dia tak keluar, abang tak buka. Ada seorang tu duk buat komen, dia kata, dah tak buka, memanglah dia tak keluar. Dia kata, sabar dulu. Tengah duk marah, kena goncang, sabar dulu, jangan buka mulut, diam dulu. Tenang dulu. Lama sikit baru buka. Ayat keluar tak? Tak keluar. Pasal nak kita kalau ayat kita goncang kita biar lama sikit, baru kita buka, ayat dia tak akan meletup keluar seperti mana ayat yang goncang-goncang terus buka. Macam itulah as-samt. Diam. Diam ni banyak kelebihan dia. Diam daripada perkara yang tidak elok untuk kita cakap. Jangan kita cakap. Diam daripada yang bukan ahlinya kita untuk kita bercakap. Diam daripada kita mengucapkan yang buruk tentang orang lain. Tu kan bagus semua tu. Yang tak boleh, diam pada kebenaran. Ni tak boleh. Benda hak benar kena cakap. Tu pun nak benar kita nak cakap tadi ni, kena tengok pula situasi dan keadaan. Bukan semua yang kita tahu kata benda tu benar, kita mesti cakap benda tersebut. Tamam? Seperti yang disebut oleh Sayyidina Ali, apa dia?
Saya terlupa ni. Nah, ada. Apa kata Sayyidina Ali? Kata beliau, ni Syekh Ali Jumaah selalu sebut kalam ni. Maulana Syekh Ali selalu sebut kalam ni. Dan Maulana Syekh Yusri hafizahullah, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, guru saya, selalu sebut benda ni kepada kami. Apa kata beliau? Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Bukan semua benda yang diketahui oleh kita diceritakan, disebutkan. Wa laisa kullu ma yuqal hadara ahlu. Bukan semua yang kita cerita ke orang pula yang nak disebutkan tadi sampai ataupun hadir ahlinya, orang yang sepatutnya kita sampaikan. Walaisa kullu ma hadara ahluhu hana waqtuh. Bukan juga yang sampai ahlinya, untuk yang mendengar tadi sampai pula waktunya. Walaisa kullu ma hana waqtuh sahha qawluh. Dan bukan juga yang sampai waktunya benar pada apa yang sepatutnya dia cakap. Maksudnya apa dia? Suruh perhati balik-balik. Bukan semua yang kita nak kena dengar, yang kita cakap, kita nak cakap semua benar. Lepas tu kata Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, kata beliau, dia kata apa? Dia kata, "Iza sami'ta faqammish." Kamu dengar apa saja, tulis semua yang kamu dengar. Wa iza haddasta fafattish. Tapi ketika kamu nak sampai balik kepada orang, pilih balik apa yang kamu nak sampaikan. Bukan semua benda kita kena sampai. Bukan semua benda kita kena sampai. Ingat betul kalam Sayyidina Ali? Ini min jamil ma yurwa an Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam, laisa kullu ma yu'raf yuqal wa laisa kullu ma yuqal hadara ahluhu wa laisa kullu ma hadara ahluhu hana waqtuhu wa laisa kullu ma hana waqtuhu sahha qawluhu. Ingat itu. Insya-Allah Allah Taala akan bagi kepada kita ucapan yang baik-baik. Nah, dan juga tepat pada masanya. Yang ketiga apa dia? Yang kena diamalkan al-qulwah. Kena qulwah. Kena khalwat. Khalwat ni apa dia? Khalwat sufi lah, bukan khalwat lelaki perempuan ni. Tu bahasa mahkamah. Ni qulwah para ulama sufi. Kena qulwah. Maksudnya mengasingkan diri daripada orang. Saya pernah tanya kepada Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru saya yang mulia, tentang qulwah dalam tariqah Syadziliyah. Saya tarikat Syadzili, Siddiqiyah. Tarikat Syadzili Siddiqi yang diambil daripada Maulana Syekh Yusri dan Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala. Sekarang mursyid tariqah Siddiqiyah Syadzuliyah di Mesir adalah Maulana Al-Imam Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, mufti Mesir yang dulu. Beliau mengambil amanah daripada guru beliau, Sayyidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Jadi saya tanya kepada Maulana Syekh Yusri, adakah dalam tariqah kita Siddiqiyah Syadziliyah ni ada khulwah? Maksudnya ada khulwat, maksudnya dengan uzlah, duduk dalam bilik dan kita tafakkur wirid dan seumpamanya. Kata beliau, khulwatuna fi jalwah. Khulwat kita adalah dengan orang ramai. Ini kata Maulana Syekh Yusri kepada saya. Khulwatuna fi jalwah. Lepas tu kata beliau, tariqah Syadziliyah Siddiqiyah dan tariqah Syadziliyah ni silsilahnya adalah awliya dan ulama. Bukan awliya saja, ulama. Itu Al-Azhar Al-Syarif, kata Maulana Syekh Yusri, ada sebahagian madrasah hanya melahirkan ulama sahaja. Ada sebahagian zawiyah melahirkan awliya sahaja. Dan tidak ada awliya mestilah ulama biasanya. Tapi beliau nak katakan yang hakiki, kata Al-Azhar Al-Syarif adalah madrasah yang besar, yang telah mencapai 1000 tahun lebih, mampu mengeluarkan awliya ulama, ulama awliya. Dan yang kalau kata ikut dengan pengajian yang dengan masyaihnya lah. Ni bukan duk pi meneruang merata kat sana tu, tak lah, tu tak idea apa. Dan ni yang betul-betul daripada tangannya para masyaikh, para guru, para ulama, para salihin yang ada di sana, insya-Allah akan melalui jalan tersebut. Tamam. Jadi qulwatuna fi jalwah maksudnya apa dia? Khalwat kita dengan orang ramai. Lepas tu ada satu disebut sebagai qulwah sughra. Bagi para sufi, qulwah sughra depa apa dia? Ni kain rida yang mereka pakai di atas kepala. Dia serban, tak kain rida atas kepala, tutup. Waktu dia tutup, duduk atas tikar sejadah tu, itulah qulwah dia. Qulwah dia apa dia? Dipanggil qulwatus sughra. Qulwah kecil, duduk dalam ni, ditutup dengan dinding kain dia saja. Dua. Habis tu buka balik, masa keluar baliklah daripada bilik tu. Maksudnya tak perlu buat bilik apa, duduk kat tu saja. Ni qulwah sughra dipanggil.
Tapi ada sebahagian tariqah Syadziliyah yang ada khulwah. Jadi masing-masing madrasah dia ada jalan masing-masing, ada yang ada khulwah, ada yang tidak ada khulwah. Ala kulli hal, kesemuanya adalah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak betulnya adalah orang yang menafikan sufi hanya kerana melihat individu yang tidak betul ketika membawa kesufian. Itu saja. Dia kalau dia nafi yang tu, dia tu tidak memberi qadah ataupun tidak memberi keburukan langsung kepada para ulama sufi. Seperti mana orang yang di dalam Islam ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang merompak dan seumpamanya, kita nak salahkan Islam waktu tu? Kita salahkan individu tadi. Macam tu juga dalam sufi. Ada orang dalam tariqah kesufian yang melakukan perkara yang maksiat dan seumpamanya, bercanggah dengan agama dan juga syarak, maka yang dilakukan oleh mereka tadi yang dicela pada individunya, bukan pada sufi itu sendiri. Dan kalau kata itu tidak disebut sebagai sufi lagi bagi orang mutasawwif, kerana sufi yang sebenar adalah yang mengikuti jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-sahar, iaitu bangun malam. Bangun malam dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bangun malam kerana untuk bermunajat kepada Allah, sama ada dengan ilmu ataupun dengan zikir dan wirid dan seumpamanya. Tamam? Sebab tu disebut oleh sebagian ulama, ya man yarumu manazil al-abdali min ghairi qasdin minhu lil a'mali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan abdal, para wali badal, min ghairi qasdin minhu lil a'mali, tapi tidak mahu untuk nak beramal seperti mereka. La tatma'an fiha falasta min ahliha. Jangan duk tamaklah, kamu bukan ahlinya. Manakala kamu tak buat macam mereka buat. Illam tuzahimhum 'alal ahwali. Melainkan kalau kamu bersama dengan mereka dengan hal keadaan hidup mereka, ahwalnya mereka. Apa dia? Baitul wilayati qussimat arkanuhu. Rumah kewalian ini ada terbahagi kepada rukun-rukunnya. Sadatuna fihi minal abdali. Dan para sadah kita, para tuan kita di kalangan para wali badal, ma baina samtin wa'tizalin daimi wal ju'i was saharin nazihil ali. Empat ni. Para wali badal empat ni kata dia buat. Apa dia? Ma baina samtin. Sama ada mereka diam banyak. Wa'tizalin daimi. Ataupun mereka akan sentiasa uzlah daripada manusia. Dan umumnya, wal ju'i, yang lapar. Yang ketiga, was saharin nazihil ali. Dan yang keempat adalah sahar, iaitu bangun malam, menuntut dan juga bermunajat dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut oleh Syekh yang terakhir, man yatluban ma laysa ya'nihi faqat fa'atal ladhi ya'nihi min ghairi tila. Dan sesiapa yang menuntut sesuatu yang tidak sepatutnya, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang sepatutnya dia dapatkan, yakni daripada kesempurnaan ilmu dan kelebihan ilmu, tanpa dia merasa rugi atas kehilangannya. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqat. Dan siapa yang menuntut sesuatu yang tidak diperlukan olehnya. Siapa yang tuntut benda yang bukan miliknya ataupun bukan daripada keperluannya, huwal fudulu kulluh, maka itu adalah sesuatu yang lebihan sahaja, tidak sepatutnya untuk dia lebihkan. Jadi ini termasuk sesuatu yang akan menghilangkan muruah dirinya. Itu kita kena ambil sekadar yang diperlukan oleh kita sahaja, tidak boleh lebih daripada apa yang sepatutnya kita dapatkan. Sesiapa yang menuntut sesuatu yang tidak sepatutnya, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang sepatutnya dia dapatkan. Iaitu apa yang dia dapatkan? Yang patut dia dapatkan adalah akhirat. Tapi disebabkan kerana dia menuntut dunia ni lebih daripada yang sepatutnya, maka dia akan diharamkan dengan apa yang sepatutnya didapatkan di akhirat. Sebab tu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu sangat bimbang ketika mana diberikan oleh Allah dengan rezeki yang banyak. Bila dia dapat rezeki dan juga nikmat yang banyak, menangis dia. Dan dia menganggap bahawa ini dipercepatkan oleh Allah untuk diharamkan di akhirat. Dibimbangi. Kita dipercepatkan di dunia untuk diharamkan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau kita lihat orang-orang yang mendapatkan dan yakubbu, maksudnya bersungguh-sungguh sampai ni seleret badan dia dengan dunia dan isinya, maka mereka akan melupakan segala sesuatu yang sepatutnya mereka lakukan. Tamam? Ada orang himmahnya dunia, harta. Tiap-tiap hari yang dicerita harta ya. Duit. Sampai bangkit tidur pun duit. Ada orang himmah dia tanah.
Tanah sepanjang masa. Tanah mana hak dia tak beli? Tanah mana hak dia tak ambil? Semua dia nak cari habis. Ada orang perempuan, pas orang tak cukup 2, pas 2 tak cukup 3, pas tak 3 4, pas 4 dah cukup dah, tak boleh lah lebih, cerai seorang, ambil adik seorang lagi balik. Ada jenis tu pun ada. Jenis himmah dia kot situ. Ada orang himmahnya ilmu, tak cukup dengan suatu ilmu yang dia tuntut, dia akan tuntut lagi. Dan itu himmah yang terbaik. Itu himmah yang sepatutnya dihabiskan dalam umur kita dengan ilmu, dengan amal. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Himmatul rijal taqta'ul jibal. Himmah seorang tokoh ini, seorang lelaki ini boleh memotong bukit. Bukit besar tadi, kita nampak depan mata ni, bukit besar ni. Macam mana nak lalu ni? Boleh kalau kata dengan himmahnya seorang tersebut, dia boleh potong bukit tadi walau dengan sebatang cangkul. Sebilah cangkul, sebatang cangkul ke sebilah cangkul yang boleh. Sebatang cangkul. Sebilah pisau. Batang cangkul pun dia boleh korek, dan dia boleh buat lubang besar dalam gunung yang besar sekalipun. Tapi kalau kata dia tuntut yang bukan yang sepatutnya dia dapatkan, kata Amirul Mukminin Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu wa alaihi salam radhiyallahu anhu, man talaba ma la ya'ni fatahu ma ya'nihi. Sesiapa yang menuntut yang bukan sepatutnya dia tuntut, maka akan hilang padanya sesuatu yang sepatutnya dia dapatkan. Tamam? Jadi orang yang nakkan dunia dengan berlebihan, pasti akan tertinggal akhiratnya sedikit. Akhiratnya akan tertinggal juga sedikit. Jadi yang sepatutnya kita lakukan apa dia? Dapatkan akhirat. InsyaAllah dunia akan ikuti di belakang kita. Dan dunia ni ada beberapa jenis, kata ulama. Yang pertama, ada orang yang dia cintakan dunia. Dan dunia juga cintakan dia. Dia nak dunia, dunia pun nak kat dia. Ini seperti yang berlaku kepada raja-raja khalifah pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Osmaniyah. Ini orang-orang yang mereka dengan dunia, dan dunia juga inginkan dengan mereka. Dan ada orang yang dia nak dengan dunia. Dunia nak dengan dia, tapi dia tak mau dengan dunia. Ada orang macam tu. Siapa dia? Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dunia nak sungguh dengan dia. 2/3 dunia di bawah kekuasaannya pada ketika beliau hidup. Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang agung. Tapi dia nak dengan dunia, dia tak mau. Baju 13 tampung. 13 tampung. Pi buka Baitul Maqdis, pi 2 orang. Kita sampai lah, tak boleh nak buka Baitul Maqdis. Dia apa pi 2 orang? Bukan pi buka dengan perang. Orang main jemput, suruh pi buka. Kunci tu bagi dekat dia. Beliau datang dengan siapa? Datang dengan pembantu dia je. Tu pun lawan tukar. Hang naik dulu, aku naik kemudian. Sampai satu tempat aku naik pula. Sampai satu tempat hang pula kena naik. Kebetulan sampai di Baitul Maqdis, dia kena turun tarik keledai. Pembantu dia naik atas. Lah kali orang sambut siapa? Sambut pembantu dia. Sayyidina Umar pergi tepi. Dia kata tak apa buat sambut dia, sambut. Dia pergi tepi. Tidur sat, dia kata letih. Yang kawan ni dah gelabah dah, apa sambut aku buat apa? Depa pun dah sambut dah masuk. Dia kata bukan aku. Tu hak tadi ni. Dia lagi kagum depa, masya-Allah. Ini Amirul Mukminin, pegang 2/3 dunia. Macam ni sifat dia, masya-Allah. Ajib. Azim, luar biasa. Sayyidina Umar, badan dia pun dah luar biasa. Tinggi saya 3 meter. Sayyidina Umar tinggi dia 3 meter. Maulana Syekh Ali Jumaah baru ni sebut kataan, kita akan terkejutlah kalau kita dengar. Syekh Ali kata Rasulullah tinggi dia berapa? Kata beliau Rasulullah tingginya 190 cm. Tinggi Rasulullah 190. Itu tinggi Nabi SAW. Dia pernah jumpa Nabi dah berapa kali dah jumpa. Ya qadatan, nampak Nabi depan mata. Ini Maulana Syekh Ali. Baik, tak apalah. Itu Wahabi marah ni, kan. Ya pergi ke depa lah. Itu kita akan cerita kat depa. Kita cerita kat orang dengar ni. Depa nak dengar, dia kata bukan semua benda boleh cerita, Ustaz. Laisa kullu ma yuqal yu'raf. Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Wa laisa kullu ma yuqal hadara ahlu.
walaysa kullu ma hadara ahlu hana waqtuh, walaysa kullu ma hana waqtuhu sahha qawluh. Hada sahha qawluh. Ini sahha qawluh. Ini kalamnya sah. Dan apa ni, tak ada masalah apa dalam hadis disebut. Nah, dan dikira pula tapak kaki Nabi berapa panjang dan sebagainya. Cerita semua, tak ada masalah apa. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dunia nak dia, dia tak mau. Dunia nak, dia tak mau. Yang ketiga, ada orang yang dunia tak mau kat dia, dia pun tak mau kat dunia. Siapa dia antaranya? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, dunia tak mau kat dia, dia pun tak mau lah. Tak heran lah. Han tak mau aku pun tak mau kata. Talak 3 lah. Talak 3 dunia. Tak faham? Yang keempat, dunia tak mau kat dia, dia pulun nak kat dunia. Siapa dia? Kita. So, tunjuk ke orang lah. Saya sebut kita, bukan tuan-tuan. Saya sebut tuan-tuan kan macam ustaz ni, kan? Dia ustaz selamat ni, kan? Tak, kita. Siapa-siapa kita tu, kalau dia berasa ambil pi, ya. Kalau dia dak yang tu, khair insya-Allah. Tak ada masalah. Dia nak dunia, tak mau kat dia. Tapi dia pulun nak dunia. Tu bangkit tidur dunia, tidur pun dunia. Tiap-tiap hari nak jadi jutawan. Kata kerja duk ambil gambar duk dalam hotel 5 bintang. Sonok nak trading ni, nah. Dan seumpamanya. Kenapa? Kerana nak dunia. Auzubillah min zalik. Nah, kita ni nak pergi ke manalah sekali? Nak masuk dalam kubur. Tak boleh buat masuk pun segala apa yang kita buat. Bawa masuk amalan kita saja. Nah, dan kaki bawah tanah. Tak ada lagi setakat ni kubur seorang tadi sama besar dengan rumah dia. Nah, sebab dia nak masuk sekali dengan kereta-kereta dia. Nak masuk sekali dengan anak bini dia. Nak masuk sekali semua dalam tu. Dengan TV, dengan kerih pedang, semua nak masuk dalam tu. Tak ada. Nah, dia akan masuk dengan kain kapan hak dia ada. Tu pun beli lain. Kain kapan tadi. Baju dia hak mahal terang mana pun tak akan pergi masuk sekali dalam tu. Hak tu saja akan bawa masuk. Lepas tu kita nak bawa apa waktu tu? Yang akan ikut dengan kita waktu tu hanya amal kita saja. Tak ada benda lain yang akan ikut. Dan yang akan dapatkan kita pada hari itu adalah kecintaan kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kecintaan tersebut kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan kecintaan kita tersebut dengan baginda Rasul. Moga kita kerja buat kita hari ini niatkan kerana untuk mendapatkan redha Allah dan kecintaan dan pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana nak dapatkan pandangan manusia kepada kita, kerana apa yang kita dapatkan kerana manusia nanti akan dituntut balik kepada manusia tersebut dan takkan dapat apa-apa. Tapi kalau kita tuntut tadi kepada Sayyidina Rasul, insya-Allah Allah Taala akan memberikan kelepasan kepada kita dengan berkatnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat itu dulu pada hari ini. Kita tangguh kitab Syamil pada minggu depan insya-Allah. Yang saya ucap ahlan wa sahlan kepada rombongan tanya daripada Johor, kalau tak silap saya, no? Yang datang bersama dengan kita pada hari ini, yang duduk dalam majlis bersama dengan kita. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka semua, dan insya-Allah kita akan bertemu pada minggu depan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.